Krisis ekonomi susulan pandemik dan konflik Rusia-Ukraine telah memberikan kesan langsung terhadap sekuriti makanan di Malaysia. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi, krisis berkenaan telah menyebabkan harga komoditi barangan tertentu meningkat, seterusnya mengganggu rantaian industri lain. Kebimbangan yang menghantui dunia itu mula dirasai masyarakat, lebih-lebih lagi ekoran kenaikan harga barangan. Ikuti kupasan Amira Syawel. Rusia dan Ukraine merupakan negara pengeluar gandum, jagung dan minyak bunga matahari terbesar di dunia. Ini menyebabkan industri sampingan yang bergantung kepada komoditi tersebut juga terkesan, termasuklah industri bekalan makanan. Sehubungan itu, nampaknya kenyataan telah dibuat mengenai peperangan di Ukraine dan Rusia ini, di mana Ukraine dibenarkan untuk mengekspor gandum. Jadi kalau itu benar nanti, memang itu akan membantu supaya kos gandum ini boleh dikatakan kita jangka boleh turun lah, kerana tidak ada sekatan ekspornya nanti ke negara kita. Yang kita harapkan lah. Keseriusan perkara ini juga telah dititah oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Seri Paduka menitahkan agar satu pelan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan, seterusnya menjamin kos sara hidup rakyat. Nasihat beta, usahlah wujud bibit pertikaian apabila setiap kali negara berhadapan dengan masalah sekuriti makanan dan peningkatan kos sara hidup. Kita semua seharusnya fokus pada membantu memulih kemaslahatan rakyat. Sikap bila sudah merah, kapur salahkan kunyit dan kunyit salahkan kapur. Ini tidak akan dapat membantu dan membela nasib rakyat beta yang terhimpit dengan pelbagai dugaan. Justeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang telah dirancang untuk menjaga keselamatan makanan negara. 5 langkah jangka pendek itu merupakan pendekatan dalam melindungi seluruh keluarga Malaysia daripada beban kenaikan harga barangan selain berbagai subsidi yang dijangka mencecah RM71 bilion tahun ini. Kerajaan Tuanku telah pun mengumumkan beberapa tindakan jangka pendek seperti membatalkan kelulusan kota ataupun AP barangan makanan dari luar negara serta-merta, menyekat pengeksportan ayam ke luar negara, memperkenalkan bantuan keuangan secara terus kepada rakyat, terutamanya golongan B40 mulai 1 Julai ini, mewujudkan tabung agro makanan dengan dana berjumlah RM500 juta melalui pemberian pinjaman mudah kepada pemain-pemain industri agro makanan, mewujudkan stok penimbal untuk ayam, daging dan ikan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Persoalan serupa turut disuarakan orang ramai yang ditemui TVS pada Selasa. Ada yang berpendapat isu keselamatan makanan akan memberikan kesan yang lebih mendalam terhadap golongan berpendapatan rendah terutamanya. Sebab kita cari duit pun susah. Bukan nak buang duit pun senang. Jadi apabila kita dah cari duit itu susah, apabila kita tahu kita pun susah, makanannya kita cari at least bagi orang yang tolong orang yang semampu mana yang kita mungkin lah. Tambahnya, orang ramai perlu bijak menguruskan bekalan bahan mentah. Macam kita tahu kita orang rumah ada 3-4 orang makan, tapi kita masak banyak-banyak. Jadi dari kita segi beras cukup, minyak malah pakai, lepas dah pakai buang, lalu macam di kita semula apa. Bagi peniaga barangan elektronik Daniel Chan pula, pengguna perlu bijak mendapatkan alternatif lain dalam memastikan akses kepada makanan mencukupi seperti bercucuk tanam. Because food can be a lot different way to present the food that the consumer eat. Kind of different because usually we need flour or wheat something that noodles or rice, but somehow we can switch different kind of we call the food. Untuk makluman, hari ini merupakan Hari Keselamatan Makanan Sedunia yang disambut pada 7 Jun setiap tahun. Dan pada tahun ini, tumpuan diberikan kepada aspek
bekalan dan keselamatan makanan ataupun sekuriti makanan tanpa mengabaikan aspek kebersihan makanan. Laporan Amira Syawel dan juru kamera Muhammad Rafiq untuk TVS.